Hi guys, welcome to Story For You. And in this video, I'm gonna tell you a story. Whoa. Hari tu kau kata kau nak buat video bahasa Melayu. Lepas tu kau nak buat video hantu lagi ke? Cukup tu, dah 2 video cerita hantu. Kita tukarlah pula konten lain pula. And suruh diorang subscribe kalau diorang belum subscribe lagi. Subscribe guys. Thank you. Dah sambung lah, apa lagi? Okeylah, kita... Hai, selamat datang ke channel Story For You. Aku harap korang suka sketsa pendek tadi untuk kenalkan segmen baru iaitu History and Crime. So dalam segmen ni aku nak ceritakan korang tentang seorang cannibal yang bernama Sagawa Issei. Tapi sebelum tu kita nak tahulah definisi cannibal tu apa dalam pemikiran seorang Sagawa Issei ni, cara dibesarkan macam mana dan apa jenayah yang dibuat. So, jom. Cannibal atau cannibalisme bermaksud satu makhluk yang memakan makhluk lain yang sejenis dengannya. Contohnya macam laba-laba makan laba-laba, manusia makan manusia. Maksudnya bersamaan spesies. Walaupun cannibalisme merupakan kes yang jarang kita dengar, perkara ini telah berlaku sejak zaman purba lagi. Contohnya dalam suku kaum Aztec, suku Batak, suku Dayak di Indonesia. Meskipun macam benda cannibalisme ni dah lama, dah macam pupus lah dengan era permodenan, tapi benda ni sebenarnya masih berlaku lagi hingga ke hari ni. Benda ni boleh, kalau orang boleh search sendiri lah dekat Afrika ke dekat mana ke. Tapi memang benda ni memang wujud. Dan cerita yang aku nak cerita dalam video ni ialah orang yang bernama Sagawa Issei. Okey, Sagawa Issei dilahirkan pada 26 April 1949 di Kobe, Jepun. Dia dilahirkan pada dalam keadaan yang pramatang. Lepas tu besar dia tu sebesar tapak tangan kita je. Maksudnya memang kecil je masa dia lahir tu. So, bila dia lahir dalam keadaan pramatang, dia ada side effect dia. Yang dia besar tu dengan agak yang tubuh badan yang kecil dan agak lemah lah orang kata. Tapi, walaupun dia macam tu, dia dibesarkan dalam keluarga yang kaya tau. Ayah dia tu presiden kepada Kurita Water Industries. Memang orang kaya, dan atuk dia pula bekerja sebagai editor untuk Asahi Shimbun. Shimbun tu maksudnya newspaper lah, maksudnya surat khabar. Jadi Asahi Shimbun ni memang satu surat khabar yang popular. Memang keluarga diorang ni memang kaya gila. Sagawa Issei ni bermula awal persekolahannya, ataupun korang panggil sekolah rendah lah kan, di Kanagawa, Jepun. Masa ni dia jumpa dengan seorang kawan dia. Kawan lelaki dia ni ada satu macam sifat. Bila dia tengok peha manusia, peha kaki peha tu, tengok peha manusia tu, dia macam bernafsu tau. Tapi bukan bernafsu yang seksual, dia bernafsu untuk makan daging manusia tu. Korang faham tak? Benda ni jadi masa dia tengah sekolah rendah lagi tau. Kiranya benda ni macam sebenarnya tak normal lah untuk budak-budak fikir macam aku rasa nak gigit lah dia punya peha. Benda ni memang tak normal guys. So dia dah start fikir macam tu. Tapi semua ni dalam fantasi dan semua dalam kepala dia. Dia tak buat, tapi dia dah terfikir tau. Dia dah terdetik dalam hati dia. Dia bukan gay, tapi dia ni macam, yelah, nafsu dia terhadap daging manusia. Dia nak makan, dia rasa nak makan dia. Nak kata dia gila, tapi dia masih lagi jalan hidup dia macam sebagai orang normal. Cuma semua dalam kepala dia. Jadi korang faham lah kat sini macam mana. Okay, disebabkan isu kesihatan, Sagawa Issei menjalani kehidupannya dengan penuh minat dalam pembelajaran sastra dan berjaya mendapatkan PhD. Korang bayangkan lah, kalau orang yang fikir fantasi macam tu pun dapat PhD, maksudnya dia ni ada akal fikiran yang bijak sebenarnya. Cuma akal fikiran yang bijak tu tak menentukan seorang tu waras. Sagawa Issei ni dia ada tubuh badan yang agak kecil tau. Tinggi dia dalam 144 cm, memang kecil lah. So bila dia tinggi dia 144 cm, dia ada satu perasaan yang rasa diri dia ni tak lengkap tau. Macam tak tinggi, lepas tu tak handsome, tak tampan lah, tak. Lepas tu dia macam jealous tau bila dia tengok orang yang lebih tinggi, yang ada macam sifat-sifat karakteristik muka yang sangat handsome lah, ataupun cantik. So dia percaya kalau dia ni makan daging manusia yang lain, dia akan dapat energi seseorang tu. Faham tak? Okay, a few years later, masa dia umur 24 tahun, dia start belajar dia punya master's degree dekat Wako University, Tokyo. Pada masa tu juga, dia pergi ceroboh apartmen lain yang dimiliki oleh seorang wanita Jerman. Memang Mak Saleh betul lah, memang cantik lah. Orang akan fikir macam dia ni yang mesti nak rogo perempuan tu ke apa. Tapi tak guys, sebenarnya dia nak masuk tu, dia nak tengok perempuan yang tidur tu, dia nak potong cebisan daging perempuan tu
untuk dimakan. Memang orang kata gila lah. So dia pun masuklah ke dalam rumah wanita Jerman ni. Dia masuk rumah wanita Jerman tu, nasib baik perempuan wanita Jerman ni terbangun dan terus tolak Sagawa Issei ni jatuh ke lantai, terus panggil pihak berkuasa. Masa dia seorang siasat polis, dia tak cakap tau dia nak buat apa, tapi semua orang buat andaian yang dia nak merogol perempuan tu. Tapi itu silap lah, sebab dia tak nyatakan pun hasrat sebenar dia untuk makan daging manusia ataupun daging perempuan tu. Selepas kena seorang siasat polis semua, Issei ni pula dibebaskan sebab ayah dia membayar duit pampasan kepada mangsa perempuan Jerman tu lah. Jadi macam mana nak cakap orang kaya je bayar duit pampasan semua dah okey lah. Ada setengah orang macam tu guys. Kalau maksudnya macam kau dah buat salah tapi kau bayar, everything is fine. Aku rasa benda ni memang tak patut diterima lah. Tapi benda dah jadi kan, aku ceritakan jalan balik. Selepas beberapa tahun, Sagawa Issei ni pindah ke Paris, France untuk mendapatkan PhD. Aku bukan nak kata apa tau, tapi dia dah lah macam, kau faham tak? Akal fikiran dia tu, jiwa dia tu lah tak betul, tapi dia nak dapatkan PhD. So semasa dia kat Paris pula, dia akan bawa pelacur-pelacur setiap malam. Kalau boleh dia nak bunuh lah, senang cerita. Dia nak bunuh diorang and then baru makan daging. Sagawa Issei ni ada pistol, tapi setiap kali dia nak tembak pelacur-pelacur yang datang rumah dia tu, dia membeku, dia takut. Yelah, manusia kalau nak buat lakukan apa-apa pembunuhan, dia akan rasa takut untuk buat pertama kali. Itu benda yang mana-mana kita tengok dalam mana-mana kes jenayah, itulah benda yang perkara yang biasa lah. Satu malam ke satu malam, dia akan gagal je lah untuk membunuh mangsa dia. Sehinggalah dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Renée Heltevelt. Renée Heltevelt ni dikatakan sebagai seorang wanita yang cantik dan sihat dengan ketinggian 178 cm. Sagawa Issei 144 cm guys. So memang jauh beza tu. Memang nampak kalau ini Sagawa Issei, ini perempuan tu lah, memang tinggi gila. Pada satu hari, Issei menjemput Renée Heltevelt ke apartmennya dengan alasan untuk menyiapkan tugasan. Apabila Renée Heltevelt ni sampai ke rumah dengan niat yang ikhlas nak tolong Issei, Sagawa Issei dia terus tembak Renée Heltevelt yang tengah membaca buku sastra di belakang leher Renée Heltevelt. Selepas dia bunuh Renée Heltevelt, dia cuba ambil pisau chicken chop tu, pisau kat dapur rumah kita tu, untuk potong daging Renée Heltevelt dan terus makan begitu saja. Tapi sebenarnya tak boleh. Daging manusia ni lebih tebal apa yang dia sangkakan. Bila dia tak dapat potong daging Renée Heltevelt ni, dia terpaksa pergi kedai. Dia pergi kedai untuk macam cari barang-barang yang sesuai untuk potong daging manusia. Tapi sebelum dia nak pergi kedai tu, dia cuba ambil pisau, dia potong cebisan daging sikit je dan makan begitu saja untuk memuaskan nafsu dia, nafsu makan dia tu. Jadi selepas dia dapat barang-barang yang dia nak, dia terus potong kerat mayat Renée Heltevelt ni ke beberapa bahagian untuk dimakan. Jadi selepas dia dah kerat semua bahagian Renée Heltevelt ni dan dimakan, ada lebihan. Lebihan tu dia takkan nak simpan kat apartmen dia kan. Kalau tak nanti mayat tu berbau busuk dengan reput lah. Dia sumbatkan semua daging-daging ataupun mayat Renée Heltevelt ni dalam satu bag. Orang kata dalam bag luggage. Memang disumbatkan je lah semua. Dengan darah-darah, lumuran darahnya dia masuk je dalam satu bag ni. Jadi Sagawa Issei ni dia nak buang mayat tu dekat dalam dasar laut. Jadi dia pun ambil taksi dengan bawakan mayat dalam luggage tadi. Taksi pun angkat luggage yang berat tu sambil dia tanya, barang apa yang berat sangat ni? Dia diam, dia terus masuk dalam taksi. Dia kata pergi ke pantai, satu pantai, pergi ke situ. Tapi time ni waktu siang, memang ramai gila orang kat pantai tu. Tapi dia teruskan juga dengan niat dia, sebab takut punya pasal. Sampai je dia kat pantai tu, dia terpaksa tarik luggage tu sebab terlalu berat. Dengan benda tu dalam tu sebenarnya ada banyak darah-darah. Tiba-tiba luggage tu terbuka. Bila dia terbuka, ramai orang yang nampak ada kat situ waktu pantai, waktu siang lah kan. Memang semua orang panik, semua orang, ada yang panggil polis terus. At the end, dia kena tangkap. Tapi dekat sinilah cerita yang mungkin tak masuk akal bagi korang. Selepas Sagawa Issei ditangkap, dia disahkan sebagai orang yang mempunyai sakit mental. Tapi dia ada PhD. Tak masuk akal kan kat situ kan. Dia disahkan sebagai orang sakit mental. Jadi bila seseorang tu dijatuhkan sebagai mempunyai sakit mental, dia tak masuk penjara ataupun dia tak dikenakan hukuman, tapi dia masuk ke hospital sakit jiwa. Sebab kan ramai orang France time tu dah tahu dah macam jenayah Sagawa Issei ni seorang satu macam monster lah dia orang panggil. Dia suruh hantar balik Sagawa Issei ke Jepun. Sampai pula Sagawa Issei ni kat Jepun,
Bila disoal siasat balik dekat hospital sakit jiwa di Jepun, orang mengesahkan bahawa Sagawa Issei ni tidak ada sakit mental. So dia ni psikopat lah, senang cerita. Disebabkan dokumen-dokumen jenayah dekat France tu dikatakan sebagai gila, rekod-rekod jenayah pembunuhan tu tak direkodkan sebab dia disahkan gila. Jadi bila dia sampai dekat Jepun, orang tak boleh, macam mana nak kata tak boleh nak tahan dia. Bila tak ada undang-undang ataupun tak ada rekod jenayah, Sagawa Issei ni pun dibebaskan sebab dia tak ada sakit mental. Bila dia check oleh psikiatris di Jepun, keluar je dia daripada hospital gila ni ataupun hospital macam sakit jiwa ke mental kan. Yang peliknya, dia terus jadi seorang selebriti ataupun artis lah. Rakyat Jepun terus buat satu cerita tentang dia. Dia siap tulis buku lagi Sagawa Issei ni, dan buku tu dijual beribu-ribu kopi dekat orang. Korang bayangkan lah, orang yang dah bunuh orang, lepas tu ada sakit ataupun nafsu untuk makan daging manusia, dijemput sebagai talk show untuk jadi guest. Korang tak rasa macam benda ni pelik ke? Seorang pembunuh dan makan daging manusia tapi jadi selebriti. Sagawa Issei ni masih hidup sampai hari ni, dibebaskan dengan harta yang banyak, kaya raya, jual buku banyak semua, jual beribu-ribu kopi buku, tapi tetap juga orang beli. Siap jadi selebriti lagi kat Jepun. Kalau aku kan, aku tak tahulah guys, dengar je cerita macam ni, salah dia dekat mana? Pembesaran dia ke? Undang-undang boleh jadi salah sebabkan undang-undang lah dia dibebaskan. Aku tak suruh korang tak ikut undang-undang, tapi suruh korang berfikir penerimaan masyarakat terhadap Sagawa Issei ni macam mana. Aku ni cuma tukang bercerita je, apa-apa pun letak pada korang. Ok guys, kita dah sampai ke penghujung video ni. Kalau korang suka dengan konten-konten yang aku berikan dalam video ni, jangan lupa tekan like, subscribe, komen kat bawah. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Apa lagi nak cakap? Tu je lah kot. Apa pun, I'll see you again. Bye bye.